والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk menunggu saya. Maaf atas kelewatan dan maaf juga di atas penangguhan kuliah sebelum ini. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan sambungan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kita telah bersama dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam semasa baginda berusia 12 tahun ya. Semasa menjadi kanak-kanak yang telah dijatuhkan oleh saudara-saudaranya ke dalam dasar sumur. Pada umur 12 tahun, baginda telah dijual sebagai hamba di Mesir, lalu dibeli oleh Perdana Menteri Mesir, Al-Aziz. Dan sekarang kita berada pada ayat 22. Dan ayat ini membawa anda kepada usia Yusuf alaihi salam yang berbeza. Apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf adalah apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Iaitulah daripada kesusahan, Allah berikan kepada kanak-kanak ini kesenangan. Daripada kesempatan duduk di rumah yang adik-beradik sendiri dengki, cemburu, kepada keluasan hidup sebagai seorang kanak-kanak di dalam istana Perdana Menteri Mesir. Dan sekarang kita berada pada apa yang berlaku kepada kanak-kanak ini lebih kurang pada usianya balagha asyuddah, iaitulah pada usia lebih kurang 30 tahun. Jadi kita telah speed ya, kita telah forward filem ini lebih kurang 18 tahun ke depan. Dan kita berada pada usia Yusuf alaihi salam yang 30. Rupa Yusuf pada umur 30 tidak sama dengan rupa Yusuf alaihi salam umur 12. Tubuhnya tidak sebagaimana kanak-kanak. Beliau adalah beliau yang disifat oleh Nabi SAW ketika Nabi bertemu dengannya pada langit yang kedua. Sebahagian keindahan dunia ini diletakkan Allah kepada Yusuf dan sebahagian lagi kepada kita semua anak-anak Adam. Dan apa yang berlaku kepada Yusuf pada umur 30, daripada umur 12 sampai umur 30, 18 tahun kan? Daripada umur 12 sampai umur 30, apa yang berlaku ya? Ayat 22 merumuskan apa yang berlaku dalam tempoh 18 tahun. Hanya satu ayat sahaja memadai bagi menyebut perkara-perkara yang paling penting berlaku. Ya, Yusuf main futsal ke tak, itu tak penting. Yang penting dia mendapat hukuman dan ilman. Dia mendapat hukum yakni kenabian. Jadi Yusuf rupa-rupanya menjadi rasul bukan di pangkuan Yaqub. Yusuf alaihi salam menjadi rasul tanpa pengetahuan Yaqub alaihi salam ayahnya. Tetapi ayahnya tahu yang anaknya akan menjadi rasul satu hari nanti berdasarkan mimpi. Ya, sebab anak tidak mampu hantar WhatsApp kepada ayah daripada Mesir. Papa, saya sudah jadi nabi, papa. Alhamdulillah. No, tak ada orang boleh lantik kamu nabi. Nabi dilantik oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Yaqub di Palestin tidak tahu menahu apa yang berlaku kepada anaknya, seperti seorang ibu, ayah yang tertanya-tanya apa anak aku buat kat overseas. Yang belajar ke atau buat benda lain di overseas. Jadi Yusuf membesar dalam tempoh 18 tahun dengan hukman wa ilma. Jadi hukman ini adalah kenabian atau saya suka sebut sebagai agama. Dia membesar dengan agama. Tetapi siapa yang mendidik dia agama di Mesir, tuan-tuan? Mesir bukan negara Muslim. Jadi hukuman di sini merujuk kepada didikan ayah aku dahulu. Jadi aku istiqamah, aku konsisten dengan ajaran agama daripada ayahku Yaqub. Mesir jauh berbeza daripada Palestin, tetapi berubah Mesir tidak mengubah akidahku. Aku kekal beriman kepada apa yang ayahku semaikan benihnya dahulu. Manakala ilman adalah merujuk kepada pelbagai jenis ilmu yang aku terima daripada Al-Aziz, Perdana Menteri Mesir, bukan sekadar menjadi majikan kepada aku, bahkan menjadi seorang
trainer yang sudi memberikan pelbagai ilmu dan kemahiran kepada saya, kepada Yusuf. Lalu anak muda ini sudah mengetahui selok-belok kewangan negara, selok-belok pengurusan perbendaharaan negara, kerana exposure yang telah dilakukan oleh Al-Aziz bagaimana saya terangkan ya pada anda dahulu. Tetapi Quran ini sentiasa tidak menyebabkan anda asyik tenggelam dalam sejarah dan anda tidak berada di alam realiti. Apabila ada perkataan kadzalik, ini menunjukkan berlakunya jambatan, apa yang disebut sebagai ibrah, yang berasal daripada perkataan abara. Abara ini merujuk kepada fungsi menghubungkan antara dua desa. Ibrah adalah jambatan. Fungsi kepada jambatan itu namanya ibrah. Apa makna ibrah? Menghubungkan antara dua desa yang terpisah. Jadi bagaimana anda dihubungkan dengan cerita Yusuf? Menggunakan perkataan kadzalik, maka anda telah dihubungkan. Apa dia? Ustaz, boleh tak saya yang dihina sekarang mulia macam Yusuf? Dengan menggunakan perkataan kadzalik, maka Allah memberitahu, ya, hukum Allah tidak terhenti dan khusus hanya kepada Yusuf. Apa yang berlaku kepada Yusuf, berita gembiranya adalah ia boleh berlaku kepada kamu. That's why aku reveal cerita dalam Quran. It is not just to inform facts, apa yang berlaku, siapa terbabit, di mana terjadi, but untuk anda merasakan apa yang dinamakan peraturan Allah kepada manusia. Iaitulah kalau anda ada kualiti ihsan, kalau anda ada satu kualiti namanya ihsan, apa yang berlaku kepada Yusuf akan berlaku pada anda. Tetapi bukanlah bermakna apa yang berlaku pada Yusuf iaitulah anda akan mendapat Al-Aziz, mendapat title. No. Kita kena lebih substance, iaitulah daripada dihina, insya-Allah Allah Taala akan berikan mulia. Daripada kegelapan Allah akan berikan kecerahan. Pendek kata, daripada seseorang yang putus asa kepada berita gembira. Apa berita gembira itu? Yusuf mengajar kita bersabar. Maka Yusuf alaihissalam, dia ada satu kualiti namanya ihsan. Wa kadzalik, dengan ada sahaja perkataan kadzalik dalam Quran, maka ketahuilah olehmu bahawasanya sejarah itu sedang berbicara dengan kehidupanmu. Begitu. Sejarah itu sebenarnya bukan sekadar sejarah. Bila sejarah dalam Quran, sejarah itu tengah kecek pasal demo. Demo yang tak sabar dengan musibah. Demo yang tidak sabar, ambah yang tidak sabar bila diumban ke dalam telaga. Tetapi ia hanya beberapa hari cuma menderita di situ, di dasar perigi. Namun 18 darab 365 hari adalah kegembiraan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf faham satu perkara. Ujian semasa susah juga akan ada ujian semasa senang. Masa hidup senang ni ada ujian, tapi Allah pasti membantu bila aku ada kualiti ihsan. Apa dia kualiti ihsan? Apa itu ihsan, tuan-tuan? Apa dia? Tengok cerita ni baru kita faham cerita ihsan. Ada nama ihsan. Cerita Yusuf dan Zulaikha ini adalah cerita yang akan menerangkan pada anda makna ihsan. Ihsan adalah anda melakukan sesuatu meskipun tiada orang melihat, tetapi anda meyakini Allah melihat anda. Dalam bilik ni aku dengan Zulaikha ada. We can do anything because tak ada apa-apa sini. We can do that. Tetapi kerana Allah aku tinggalkan kamu. Kerana Allah aku berpaling daripada kamu. Kerana Allah adalah kualiti ihsan. Jadi ini bukan mudah dalam konteks hari ini. Ya. Jadi warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Zulaikha. Walaupun saya sebut Zulaikha, barang diingat Quran tidak menyebut, Nabi tidak menyebut nama dia. Tetapi just nak mudahkan anda faham Zulaikha. Okey? Tapi Quran ada sebab tidak menamakan namanya Zulaikha. Okey. Dia, yakni Zulaikha, terus menerus menggoda seseorang yang tiada tempat lain melainkan perlu berada dalam rumahnya. Jadi ayat ini saja sudah menunjukkan Yusuf bekerja dengan sangat amanah. Bila majikan saya Al-Aziz
Aziz, ayah angkat saya Al-Aziz tidak membenarkan saya keluar daripada rumah ini, saya takkan keluar. Bila saya diarahkan untuk bertugas, menyediakan makan minum dan kebajikan Datin, Seri, ataupun Zulaikha, maka itu tugas saya. Saya akan berkhidmat dengan penuh ketaatan menurut perintah. Ini integriti Yusuf. Huwa fi baitiha. Yusuf tidak pergi ke mana, melainkan Al-Aziz ajak dia pergi ke Dun sana, parlimen sini, di sekitar Mesir. Maka exposure itu dia akan follow, sebagaimana saya terangkan pada sebelum ini. Dan huwa fi baitiha juga menunjukkan Zulaikha ini seringkali berusaha untuk mendekatkan Yusuf kepadanya, tetapi gagal. Contoh, Yusuf dah letak air tu, nak pergi mananya, mai duduk dekat saya ni. Kita sembang sikit pasal masalah kamu ke, masalah aku ke. Air tu dah disediakan, tetapi Yusuf menjauhkan diri. Lalu Siti Zulaikha kata, apa mari duduk jauh-jauh tu, mari duduk sini. Mokcik mu ni pun, bukan orang lain. Jadi mulutnya mokcik, tapi dalam hati, ayah boleh suka pada anak sendiri. Mak angkat boleh suka pada anak sendiri. Jadi benda tu tak pelik akhir-akhir ni. Laki boleh suka laki, perempuan boleh suka perempuan. Suami, bini orang boleh suka pada hamba. Jadi bila dah cinta itu berlaku, dia membutakan akal fikiran. Dah tak mikir dah apa kata suami, dah tak mikir dah apa kata datin-datin yang lain. Dia tak mikir dah, dia dah buta. Aku dibius cinta. Jadi sampai ke satu hari, okey, proses menggoda ini mengambil masa yang lama, sebagaimana lamanya ayat tu anda kena baca. Menariknya, peringkat pertama ni dia panjang ayatnya, sedangkan peringkat kedua pendek je, peringkat ketiga pendek je. Peringkat pertama ni panjang sikit, menandakan panjangnya misi, tidak pernah putus asa. Zulaikha cuba menggoda Yusuf. Dan masalah Zulaikha adalah disebut oleh para ulama, rawadat ini menunjukkan beliau seringkali dulu bila tengok Yusuf 12 tahun dia tak ada apa-apa perasaan. Tetapi bila sudah 20, bila sudah 25, ya, sakitnya tu di sini tu ada. Jebaran, adrenalin mula mengalir kencang. Dan masa ni ulama kata ni menyebabkan kita kena jaga-jaga bila sudah tidak menundukkan pandangan. Bila sudah tidak menundukkan pandangan daripada mata jatuh ke hati, daripada hati mulalah merencana satu rencana. Rencana ini ghallaqatil abwab, di mana bilik Zulaikha ni luas. Bilik isteri kepada Perdana Menteri, tuan-tuan faham sendiri, istana Perdana Menteri ni luas. Apatah lagi kamar-kamar isteri-isteri orang-orang penting, orang-orang kesayangannya luas. Dan luas sahaja, tidak ada apa-apa kalau tidak ada unsur keselamatan. Jadi ada berlapis-lapis dinding, tembok ataupun lapis untuk pergi ke bilik Zulaikha ini, bilik isteri Perdana Menteri, dan ada pelbagai pintu. Maka Zulaikha telah mengenal pasti di mana ada satu hari itu suaminya ada tugas di luar. Dia tahu dah hari itu memang suaminya akan balik lambat. Jadi dia telah mengatur sesuatu di mana pada satu hari itu ketika Yusuf sedang menyediakan air, ya, di hari Ashura ni, ya, dia sediakan air. Jadi Yusuf tengah masuk ke dalam biliknya untuk sediakan air, dia dah get ready. Katakan ada 5 pintu nak boleh masuk ke bilik Zulaikha ni, ada 5 pintu. So setiap kali Yusuf lepas pintu pertama, barangkali Zulaikha ni menyorok mana-mana, Yusuf masuk, dia bawa air tu, dia tutup pintu pertama. Ini makna abwab, ada banyak pintu dia tutup. Setiap kali Yusuf lepas pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, pintu kelima, dia tutup dalam keadaan tidak disedari. Dalam keadaan Yusuf tidak menyadari. Dan ghallaqa ini menunjukkan pada pintu itu saja, bukan satu selak tetapi 2-3 selak. Maknanya dia tutup molek semua selak-selak tu. Katakan ada kunci, dia kunci. Kalau ada lansir, boleh tutup lansir tu supaya tak ada orang ketiga tahu. Ini penyakit yang sentiasa hinggap kepada anak-anak Adam, iaitulah dia bila melakukan cinta yang terlarang, dia sangat tidak suka ada orang ketiga tahu. Tak payahlah beritahu mak kau, kita dua je. Okey. Hai talak adalah peringkat paling akhir di mana si Zulaikha sudah menyediakan dirinya di atas ranjang, lalu berkata, hai talak, mari kemari, aku bersedia hanya untuk kamu. Saya sudah well prepare untuk kamu.
Jadi di sinilah yang ditakwilkan sebagai tidak ada lagi seorang benar pada wanita ini yang sudah tiada malu. Dan Yusuf alaihissalam pada waktu ini menyebut 3 perkara yang patutnya anak-anak kita hafal lah kalau boleh. Sebab kita tak tahu apa berlaku dekat sekolah hari ini. Kita tak tahu pada anak-anak kita apa berlaku di asrama. Tapi biarlah mereka ada benteng Nabi Yusuf alaihissalam. Ma'adallah. Dalam keadaan dia tidak melihat langsung ke arah Zulaikha, dia menyebut hanya kepada Allah, aku berlindung ketika aku sudah tiada tempat pergantungan. Dan sesungguhnya Allah Rabbi ahsana mathwaya. Dia telah memperlakukan aku dengan baik sebelum ini. Aku takkan khianat kepadanya. Dia menyelamatkan aku daripada dasar perigi, lalu aku dapat selamat dengan kafilah-kafilah Mesir. Aku dijual dengan harga yang murah sebagai hamba. Macam-macam orang boleh beli lalu menzalimi aku sebagai hamba. Tetapi yang membeli aku adalah orang yang kenamaan, orang yang memberikan aku kemewahan. Aku takkan khianat pada Tuhanku dengan apa yang kamu lakukan, wahai Zulaikha. Rabbi di sini juga barangkali merujuk kepada bukan sekadar kepada Allah, tetapi Rabbi dalam bahasa Arab merujuk kepada Tuhan. Al-Aziz, suami kamu 18 tahun memelihara aku dengan baik, dan kau nak buat sesuatu yang nak aku khianat pada dia. Kau nak khianat pada dia, silakan. Aku takkan khianat pada ayah angkat aku, suami kamu. Jadi Yusuf memperingatkan kepada tuan-tuan, ciri orang yang disebut mukhlasi ni ya, kalau anda perasan ada perkataan mukhlasi. Mukhlas ini adalah orang yang bukan setakat ikhlas, tetapi boleh mengingatkan orang lain untuk ikhlas. Pendek kata, Yusuf tidak hanya berkata, aku tak nak, ini perbuatan yang terkutuk di sisi Tuhan dan terkutuk di sisi suamimu. Dia bukan sekadar defensif, dia ofensif. Mana ofensif adalah masa tu juga, tang tu juga dia bagi tazkirah pada Zulaikha. Dia menolak Gabriel ni. Benda ni kalau dia membuat, Allah Ta'ala tak akan menangkan orang-orang zalim. Siap bagi tazkirah tak? Setengah kita ni tak nak. Serang lagi. Tak nak. Orang serang lagi. Tak nak. Akhirnya nak. Sebab terdesak. Macam mana saya hamba, dia tuan saya, dia boleh bagi arahan pada saya. Ini makna hijrah. Kata Nabi dalam hadis sahih, al-muhajir man hajara amma nahahullah. Orang yang berhijrah hari ini, hijrah adalah ya bukan pindah tempat sahaja, tapi memindahkan diri anda daripada tempat yang bermaksiat kepada tempat yang boleh meningkatkan iman, daripada tempat yang mengurangkan iman kepada tempat yang meningkatkan iman. Dan inilah yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam pada ayat 25. Beliau berhijrah. Sebab ada orang tak nak tapi duduk diam kat situ, dia kena serang. Syaitan banyak kat situ. Jadi dia kena berhijrah dalam keadaan dia kena berlari, melarikan diri, meninggalkan lokasi berbahaya itu. Tetapi sebelum itu perlu diingatkan, pada ayat 24 Allah Ta'ala menunjukkan semasa Yusuf kata tak nak dan apa yang kamu lakukan ini khianat, dalam keadaan tidak memandang pun kepada Zulaikha, Allah merakamkan apa berlaku kepada kedua-duanya itu sebelum kedua-duanya berlari. Iaitulah walaqad hammat bihi. Zulaikha walaupun Yusuf telah menggagalkan niatnya, dan beliau tidak sangka Yusuf akan berkata begini. Beliau sangka bila pintu-pintu sudah ditutup, maknanya kalau buat pun tak ada orang tahu. Dan perlu diingatkan, mak ayah duduk jauh kat luar negara, kat Palestin. Dia duduk kat overseas. Buat pun mak ayah tak tahu. Duduk kat negara Mesir, bukan negara ada hukum Islam. Kalau terbuat pun tak apa. Mesir pula negara yang kalau perzinahan ini tidaklah dipandang sebagai besar isunya. Kan? Lepas tu kita kena faham, ayat 24 ini nak memperjelaskan pada kita apa yang Hamka sebut. Yusuf adalah seorang lelaki normal, bukan abnormal. Dia adalah lelaki normal, maknanya berkeinginan kepada wanita kalau diizinkan Allah. Kalau anda tak berminat pada wanita, walaupun umur dah 30, 40, 20,
Itu abnormal. Maknanya tidak langsung mahu berkahwin. Tidak bercita-cita berkahwin. Berkahwin tapi tak berminat. Itu pun satu masalah juga. Jadi Yusuf alaihissalam wahamma biha, menunjukkan dia normal. Dia bukan malaikat. Dia bukan malaikat. Tetapi pada masa yang sama, dia lelaki yang ada hormon lelaki. Dia adalah lelaki yang belum lagi berkahwin, berkeinginan untuk mempunyai isteri dan wanita. Tetapi Allah kata ra'a burhana rabbi. Kerana dia telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni dia menjadi rasul, dan dia telah melihat macam mana Allah memeliharanya, maka dia memilih, walaupun aku ada hormon lelaki, aku berminat pada wanita, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku meninggalkan perbuatan ini kerana Allah. Jadi kita tak nak berada pada dua perspektif. Satu pihak yang terlalu memalaikatkan Nabi Yusuf sampai dikatakan Yusuf ini tak ada langsung perasaan kepada wanita. Itu menunjukkan dia abnormal. Jadi ini bukan lelaki. Pada satu sudut pula Israiliyat yang telah melampau batas memfitnah Nabi Yusuf. Dengan berkata Yusuf pada waktu ini telah menanggalkan bajunya kerana berminat untuk melakukannya. Lalu dikatakan oleh Israiliyat, bila dia nak melakukan dengan Zulaikha perbuatan tersebut, tiba-tiba dia ternampak ada muka ayah dia Yaqub berkata-kata, "Hei!" Dia tumbuk dada Yusuf, "Jangan! Nama baik Ali Yaqub." Lalu Yusuf melarikan diri dengan baju tanpa baju. Ini fitnah. Waktu Quran datang defend Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Yusuf melarikan diri bukan kerana nampak Yaqub. Tetapi Yusuf melarikan diri kerana dia meyakini Zulaikha hammat bih. Hammat bih maknanya, aku tak boleh dengan cara kamu rela. Aku akan bagi boleh dengan cara paksa. Pernah dengar wanita rogo lelaki? Dengan cara paksa ni. Dia mau tak boleh cara rela, sesama rela, tak apa kita buat cara paksa. Kamu tu hamba aku je pun. Dengar cakap aku. Tetapi melihat kepada telatah Zulaikha, kita kena ingat apa makna ta'wilul ahadith. Masih ingat tak makna ta'wilul ahadith? Saya sebut dulu. Satu definisi, kemampuan mentafsirkan mimpi. Itu mukjizat Nabi Yusuf. Tapi ingat ada satu lagi makna ta'wilul ahadith, kemampuan dia memahami bahasa badan, bahasa tubuh dan bahasa perkataan. Yusuf sangat mudah faham. Bila Zulaikha kata hai talak, yang bermakna mari kemari. Okey, ada masalah tak pada perkataan tu? Yusuf, mari kemari. Ada masalah tak pada perkataan tu? Tak ada masalah. Tetapi kalau hai talak, mari kemari sayang, kat situ Yusuf faham. Perkataan tu intonasinya ada masalah. Ta'wilul ahadith merujuk kepada kemampuan dia faham bahasa ini, merujuk kepada dia sedang melakukan hammat. Dia mahu melakukan perbuatan terkutuk itu dengan apa jua cara sekalipun. Lalu Yusuf melarikan diri, berhijrah. Di sini kita belajar satu perkara supaya jangan terus berada dalam lingkungan mereka yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Berhijrah bukan meninggalkan mereka, tetapi memastikan anda ada tempat yang lebih baik untuk lebih banyak ingat Allah Azza wa Jalla. Kedua-duanya berlari menuju ke satu pintu. Okey, pintu mana ni? Pintu terakhir sekali. Kerana saya kata ada 5 pintu katakan. Pintu pertama, pintu kedua, saya rasa Yusuf boleh rempuh yang tu je. Rempuh barangkali. Tetapi bila dah banyak kali rempuh sakit, maka pintu yang keempat, pintu yang kelima dia kena buka selak tu. Selak ada berapa? Bukan satu, bukan dua, banyak selak. Jadi dia mengambil masa kan. Mengambil masa itulah Zulaikha pun bergegas pakai balik bajunya untuk mendapatkan Yusuf. Kenapa? Dalam fikiran Zulaikha, inilah satu-satunya peluang untuk aku bersama dengan dia, dan peluang ini takkan ada lagi pada masa akan datang. Kalau tidak boleh dengan rela, dengan paksa. Kerana tak ada harapan dah kalau peluang ini terlepas untuk bersama. Jadi dia mengejar Yusuf. Jadi berlaku dua adegan. Kedua-duanya berlari, bukan nak merebut pinggan emas atau perak, tetapi satu pihak melarikan diri demi mentaati perintah Allah. Satu lagi pihak berlari untuk
melanggar perintah Allah, pemenangnya adalah yang taat pada perintah Allah. So Yusuf berjaya buka pintu itu, tetapi something happen kepada baju dia. Ya, semasa dia dah buka dah, selak atas, selak bawah, kunci kat tengah tu, masa dia nak pintu terakhir, Zulaikha, seorang wanita yang kita sedia maklum tidaklah kekuatan fizikalnya menyamai lelaki, tiba-tiba akhirnya menarik baju Yusuf untuk ke belakang. Kenapa? Sebab nak melakukannya dengan cara paksa. Tidak mahu melepaskan Yusuf dengan apa jua cara. Kan? Dan sebab yang kedua, tidak mahu dia jadi orang pertama sekali muncul dekat ruang lega istana lalu berkata, saya sudah diperlakukan dengan zalim oleh Zulaikha. So sebelum dia buka mulut, lebih baik jangan bagi dia keluar dulu. So ini dua tujuan, dia tarik baju Yusuf ke belakang. Dan puan-puan ada pengalaman koyak baju. Kuatkah anda untuk koyak baju? Inilah dia bila manusia menyembah syahwat. Kekuatan ni jadi luar biasa. Kan? Dia boleh tarik dengan kuat. Qaddas ni adalah koyak daripada atas ke bawah. Ya, dia sentak sampai terkoyak qamis. Ini adalah babak qamis yang kedua dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ni ada 3 qamis yang menunjukkan kebenaran Yusuf. Ya, babak 3 qamis ini menunjukkan Yusuf itu benar. Qamis yang pertama bila Nabi Yaqub tengok ada darah, tapi cara darah tu diletak dan cara baju tu yang tak terkoyak menunjukkan Yusuf benar, masih hidup. Dan ternyata saudara-saudaranya menipu. Mereka tak pandai menipu. Ini adalah babak qamis yang kedua, yang terkoyak baju itu dan dia akan membenarkan Yusuf. Sebenarnya bukan dia, Yusuf yang menggoda. Okey, bila terkoyak saja, tiba-tiba baju itu jatuh ke lantai. Kerana koyak tu koyak besar. Ya, dan baju itu jatuh ke lantai dan Yusuf bila buka saja, terbuka pintu tu, dia nak melarikan diri. Dalam keadaan sudah tidak ada baju pada tubuhnya kerana dikoyak oleh Zulaikha tadi. Tiba-tiba tengok dia macam mana tentera Allah. Ya, macam mana Allah mengatur rencananya. Macam mana Allah mengatur rencananya. Rupa-rupanya si suami tertinggal phone. Dia cas dalam bilik Zulaikha, isterinya, tapi dia tertinggal. Jadi dia balik nak ambil. Katakan begitu. Jadi dia dah tunggu lama, tak ada nak buka pintu. Kunci tu macam mana boleh hilang? Biasanya suami ada kunci spare. Tapi hari tu tak ada nak buka. So dia tunggu sampai baca paper apa perkembangan pukul 3 dekat Jalan Duta je lagi. Kan? 25 pertuduhan kan? Kita nak tahu perkembangan tu. Iaitu saya jadi lambat hari ni sebab majlis wilayah kan. Saya kuliah ke majlis wilayah, nak keluar tu FRU. 2 orang saya nak berdemonstrasi je lagi. Jadi kita nak tahu perkembangan sambil menunggu kenapa pintu dia terkunci ni. Bini aku kat beliau dalam ni. Masuk kau kat beliau. Jadi bila tengah ada baca paper lah, dia tengah ada baca paper katakan, tiba-tiba pintu terbuka dan dia nampak Yusuf. Kenapa dengan kamu ni? Mana baju kamu? Anda Zulaikha, isteriku. Dia buat kat beliau sini ni. Begak. Lalu daripada 2 orang ni, yang pertama sekali bersuara bukan Yusuf. Saya menjagakan Yusuf. Tuan, isterimu rawadatni. Dia sedang melakukan perkara yang sangat curang kepada tuan dengan saya. Tetapi hati-hati. Menuduh orang melakukan sesuatu bukan akhlak Nabi Yusuf. Lepas tu dia tutup mulut dulu. Dia tengok dulu. Ya. Tapi yang buka mulut terlebih dahulu memfitnah orang lain melakukan perbuatan tidak baik adalah Zulaikha. Dia terlebih dahulu kata, bang, apa patut kita buat pada orang yang mahu melakukan keburukan kepada keluarga abang, isteri abang sendiri, melainkan kita kena penjarakan dia atau azab dia dengan sangat pedih. Tu dia, skrip dia dah siap. Zulaikha ni dia punya kemampuan mengatur plan A, plan B, plan C, tu kualiti yang ada pada dia. Saya menjangkakan beliau cuak. Abang, apa balik awal sangat? Apa balik awal sangat, abang? Tak ada apa-apa berlaku, bang. Tak ada apa-apa berlaku. Saya menjangkakan dia cuak. Tetapi wanita ini dia ada kualiti dia. Dia antara kualiti yang di sebalik kita nampak dia begitu keadaannya. Dia sudah bukan setakat mahir untuk mempengaruhi suami. Tengok dia mempengaruhi suami dia. Abang, apa balasan kepada orang yang mahu melakukan keburukan kepada keluarga abang yang abang sayang? Maknanya dia tu. Abang sayang saya kan?
Tengok apa yang Papa tu buat pada orang yang nak melakukan keburukan pada orang yang... Dan saya cadangkan terus bahawa dia punya hukuman dia. Ini menunjukkan dia selalu menguasai suami dia. Abang terus pilih antara dua ni. Jangan ada yang ketiga. Kerana yang ketiga adalah bunuh dia. Jangan bunuh dia. Saya masih ada harapan pada dia, bang. Sebenarnya kalau Al-Aziz tu dia waras, dia tenang, dia akan jadi macam Nabi Yaqub. Dia boleh detect isteri dia menipu ni. Sebab apa? Kau nak aku jatuhkan hukuman, tapi tak ada satu pun hukuman tu membabitkan dia hilang daripada kamu. Kerana penjara pula yusdan. Yusdan ni fi'il mudhari', bukan an yakuna minal masjuni. Maknanya, bang, kalau penjarakan dia untuk sementara. Sementara je, bang. Maknanya lepas sementara tu, saya nak teruskan lagi lah. Awa'adabun ala. Abang seksa dia. Kalau boleh, seksa tu bagi pada saya, bang. Biar saya yang buatnya. Supaya dia jatuh akhirnya ke tangan saya. Jadi itulah kehendak syahwat seorang wanita yang digambarkan Quran. Tetapi kerana difitnah, Yusuf mempertahankan diri. Sabar ada batasnya juga. Ya, tapi dalam hal ini Yusuf mengajar kita makna sabar ada batas. Sabar ada batas maknanya apa? Bukan orang tampar pipi kanan, kita beri pipi kiri, tak apa lagi. Sabar adalah bila orang fitnah anda bertindak dengan rasional. Anda mempertahankan diri anda defend di mahkamah, katakan contoh. Jadi Yusuf mempertahankan dirinya, bukan saya, dia. Tengok ya, Yusuf alaihi salam. Dia tak pernah bersuara dalam surah Yusuf melainkan ayat 4. Kalau anda perhatikan dulu, akhir sekali suara Yusuf anda dengar ayat 4. Perasan tak? Ayat 4 tu suara dia tu. Ra'aitu ahada asyara kakaban. Anda lalu ayat 5, 6, 7, 8 sampai ayat 20 berapa tadi, tak ada langsung dia bersuara dah. Sampailah anda bertemu sekali lagi dengan suaranya pada ayat 23 dan sekarang ayat 26. Ini menunjukkan Yusuf adalah seorang pribadi yang suka berdiam diri. Orang yang tampan paling cantik di dunia, tetapi memilih untuk bersikap lebih banyak berdiam diri. Melainkan ketika mengingatkan Zulaikha dan ketika mempertahankan dirinya. Ya, ini sifat yang ada pada Yusuf AS, lebih banyak berdiam diri. Kerana orang yang bijaksana sebenarnya memelihara lidahnya, ya, dan tangannya. Orang yang bijaksana adalah orang yang lebih banyak berfikir daripada bercakap. Lebih banyak berfikir daripada bercakap. Lalu Yusuf mempertahankan dirinya. Dan tengok dia tak kata, anti, kamu yang curang pada saya, tak. Dia kata dia, di hadapan tuanku dia tu, dia menggunakan pihak tiga, beradab. Dia tak direct. Tuanku, dia. Kalau saya buat macam tu lah. Tapi Yusuf, tuanku, dia. Ini menunjukkan dia masih lagi berlapik dan tidak direct menyerang seorang isteri kepada Al-Aziz. Masih hormat kepada Zulaikha itu. Hiya rawadatni an nafsi. Lalu bila satu pihak, dua pihak menunjukkan kedua-dua benar, abang saya tak salah, Yusuf pula kata saya tak salah, maka si Al-Aziz mula keliru. Lalu dia merujuk kepada penasihatnya yang kebetulan bersama dengannya pada waktu itu. Seorang Perdana Menteri sentiasa ada the Council of Elders. Dia sentiasa ada penasihat dia. Penasihat di rumah, penasihat dalam urusan politik. Lalu penasihatnya berkata, tuanku, kita pergi tengok baju Yusuf atas lantai. Baju itu kalau koyak di depan itu tanda Yusuf khianat kepada tuanku. Dan Zulaikha benar. Tapi kalau baju kita buka lagi baju Yusuf atas lantai itu, kalau kita tengok koyak dekat belakang, maka dia menunjukkan Zulaikha salah dan Yusuf benar. Baju itu atas lantai. Sebab dah terkoyak. Terkoyak qaddat, bukan muziqat, bukan mazaqat, koyak kecil ni. Koyak besar sampai terjatuh ke bawah. Sebab kalau baju itu ada pada tubuh Yusuf, pengadil tak payah bagi dua kemungkinan. Pengadil kata, Zulaikha salah ni tuanku sebab belakang Yusuf. Cuba pusing sikit. So pengadil boleh bagi keputusan terus. Sebab baju tu ada pada tubuh. Tapi kerana baju tu dah jatuh ke lantai, kita tak tahu macam mana apa benda yang berlaku pada baju tu. Pertama sekali dia kata kita tengok koyak ke tak koyak tuanku. Kemudian kita tengok koyak belah mana. Akhirnya terbukti koyakan itu berlaku di bahagian belakang. Maka si suami berkata kepada isteri, innahu min kaidikunna. Wanita Mesir memang macam ni ke? Kunna bukan merujuk kepada Zulaikha seorang. Kunna merujuk kepada wanita-wanita Mesir. Aku ada banyak pengalaman sebab aku ni ahli politik.
Lelaki pun mengatur rencana, wanita pun mengatur rencana. Pengalaman aku lah 10-20 tahun berpolitik ini. Wanita kalau merencana kejahatan sangat lebih bahaya daripada lelaki. Jangan salah faham wanita-wanita. Ini rencana wanita tidak beriman. Bukan anda yang mukmin dan muslimah. InsyaAllah. Wanita yang tidak beriman, bila dia mengatur rencana sangat licik dan sukar dibaca. Dan impaknya lebih mengaibkan. Jadi, si suami seolah-olah berkata, memang macam ni orang perempuan bila suami tak ada kat rumah. Innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Besar betul apa yang kamu buat ni, kesan kepada. Lalu dia melihat kepada arah Yusuf. Yusuf mari kemari. Ya, dia tak panggil ya Yusuf, dia menunjukkan jauh. Yusuf mari kemari. Aku sayang kamu, kamu anak angkat aku. Tolong Yusuf, arif an hada. Tolong tutup kes ni, jangan viral di FB, jangan luah kepada kawan-kawan baik kamu di Petronas ni. Just anggap peristiwa ni sudah berlalu seperti tak berlaku. Please. Ya. Aku pun ada nama baik aku dan aku tak jangka benda ni berlaku. Dan Zulaikha, tolong minta ampun kepada Tuhan kamu atas dosa kamu ini. Kau telah melakukan kesalahan. Okey, beri perhatian. Non-Muslim yang bernama Al-Aziz telah mengungkapkan konsep pengampunan dosa dan telah mengatakan zina atau mendekati zina itu dosa. Beritahu saya, siapa ajar dia? Allah. Allah mengajar dia menerusi siapa? Maka di sinilah bukti Yusuf sudah menjadi Rasul. Dia berdakwah dalam kapasiti yang dia mampu lakukan dalam ruang lega Istana Al-Aziz. Maka sebab itu anda boleh lihat bukan sekadar pengadil tadi adil, walaupun non-Muslim. Dia adil kan? Saya tak pasti anda perasan ke tidak? Mula-mula dia cenderung untuk memenangkan Zulaikha dengan katanya, tuanku, kalau baju tutup koyak di bahagian depan, sesungguhnya kata dia, in kana qamisu qudda min qubul fasadaqa. Tuanku, baju yang atas lantai tu kalau koyak kat depan, maka Yusuf tipu. So dia cenderung untuk mengatakan siapa tipu terlebih dahulu. Yusuf, sebab dia keluarga Zulaikha. Dia bias kepada family. Tetapi kerana dakwah Yusuf di dalam ruang lega istana adalah mengenai keadilan. Jangan jatuh hukum pukul 3 ni zalim. Ya, pastikan biar benar-benar pengadilan itu telus, kan? Lalu akhirnya dia berkata pula kemungkinan kedua. Tetapi tuanku, barang diingat, kalau baju tu koyak di belakang, barangkali dia berdusta dan Yusuf benar. So dia menimbulkan kebarangkalian Yusuf benar. Walaupun pada awalnya dia bias pada Zulaikha sebab dia keluarga Zulaikha, nepotism. Ya. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. 5 minit ni ada soalan tak? Saya memang laju kerana saya nak sambung minggu depan ayat 30. Nak bagi sambung dengan sikit. Tuan-tuan, banyak soalan sebenarnya boleh diajukan. Kalau anda tak ada soalan, saya tanya. Doa yang untuk hindar Ma'adallah innahu rabbi. Jadi soalan itu adalah, apakah doa itu? Betul? Okay, doa itu ada pada ayat 23. Pengajaran paling penting anda dapat hari ini adalah perkataan kadzalik. Kadzalik menyebabkan anda meyakini cerita ini bukan hanya cerita Yusuf, tapi cerita aku. Contoh yang kedua adalah ini kadzalik. Kalau Yusuf pun ada perasaan itu, kemahuan berkahwin, kemahuan untuk mempunyai isteri, sebab semuanya ada nafsu, ada syahwat walaupun dia seorang Nabi. Tetapi dia memilih untuk berpaling. Lalu kadzalik, kami, kalau seseorang itu berpaling daripada perzinaan, berpaling daripada menikmati kecantikan seseorang, maka demikianlah kami akan perlakukan kepada sesiapa sahaja yang mempunyai akhlak ini, kami akan palingkannya daripada su'. Su' di sini adalah dendam, kemahuan untuk membalas dendam, kemahuan untuk menumbuk, menyepak, menerajang, dan fahsyat perzinaan. Soalan saya, apa makna kami palingkan Yusuf daripada kejahatan jenayah?
Dan kami palingkan dia juga daripada kejahatan perzinaan. Apa jenayah Yusuf akan buat ni? Seorang lelaki bila dicabar, kebarangkalian Yusuf untuk menggunakan kekuatan fizikal bagi mengajar Zulaikha, boleh berlaku. Dia mana kerja aku juga kenapa berani? Jadi Yusuf memilih untuk tidak memperlakukan wanita yang menggodanya ini dengan zalim. Allah palingkan dia daripada berfikir cara begitu. Dia dengan hormat dia melarikan diri, sedangkan dia seorang lelaki yang boleh membalas dendam. Dia boleh memilih untuk memukul Zulaikha. Sebab Zulaikha hanyalah seorang wanita. Dan beliau adalah seorang lelaki yang gagah pada waktu ini. Dia boleh melakukannya. Maka jika dia memukul, menumbuk, itu namanya asu. Dan sekiranya dia melakukan perbuatan terkutuk perzinaan itu namanya fahsyat. Ma'adallah. Okey, alhamdulillah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya.